إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat adakan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita di dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Baiklah, kita buka majlis kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam ini saya buat bersama dengan satu maudhu yang agaknya tidak seperti biasa lah. Oleh kerana saya yakin bahawasanya majlis yang kita ada ni menjadi banyak manusia ikuti. Dari hatu saja lah. Moga kita ni mulut suti ya. Kalau kita dengar telinga ramai, ada setuju ada tak setuju, itu biasa lah. Walau bagaimanapun selepas daripada minggu lepas tu didapati ada salah seorang hamba Allah Taala, saya pun tak kenal juga. Dia hantar mari masuk dalam terosak saya ni. Jadi dia nak ke mana pun kita tak tahu lah. Kita harap dia cipta baik ataupun dia nak ilmu pada kita. Hantar mari masuk dalam terosak saya, dalam line saya ni. Nama dia pakai nama umum lah, nama sekolah, nama jenis tu lah jenis. Nama dekat gitu. Tak ada ayat nama pokok lah. Dari hal tu mau ayat hantar mari supaya saya dengar lah. Melihat dia yang ilmu pada kita saya. Dan kita bakal dengar sikit lah. Ilmu dia ayat mari tu. Kalau benar kita bakal tim, bakal beramal. Kalau salah, kita tolak. Jadi mau ayat hantar mari saya ni, dia tu salah wahabi deki. Salah wahabi deki. Maudhu dia. Jadi tunggu dia lah yang pertama Nabi boleh ada dekat tunggu dia sendiri. Anak murid dia beradik, tunggu dia mungkin main lagi ni. Tapi ayat tu boleh ada menyebab tunggu dia mengajar ni. Dia pun wasal Nabi kita tahu lah dari segi ilmu ni. Jadi dia kecil main 20 minit. Tapi hak sakut dengan hak setengah kita nya ialah dalam lebih 12 minit kita lah. Kita nak bakat dengan insya-Allah taala apa yang kata mari. Dia tak mati sehingga anak cucu dia siapa satu. Kita bakal dengar tamal insya-Allah. Dengar tu.
kepada
Itulah beberapa yang mengetahui saya bersakut dengan lepas pada kita belajar memang yang lepas. Jadi kita boleh dengar ilmu riwayat tu. Sebenarnya kita tak suka dia kata lah. Kita harap Allah mahdi pada orang yang lama. Buat tunjuk hidayah dia lah. Kerana dia saya agak dia tidak faham lah. Walau bagaimanapun saya tak ada usaha nak cari buku demo tu. Tapi ni terpaksa lah demo pertama lagi masuk dalam rosak kita ni. Kita pun kena jawab lah apa kalau tak kena. Kalau kita lock ini mana kata kita jadi membisu lah. Jadi hak kena tu kita terima kasih lah orang yang tak. Kita harap niat baik. Tapi hak kita tak boleh terima tu kita nak royak jelas. Nah dia kata benda bukan-bukan pun kita tak ulang kata. Pertama kalinya dia riwayat tentang masalah Sayyidina Anas tu, riwayat kelebihan Anas sahabat Nabi lah. Yang mana dia riwayat tadi lah. Kelebihan Anas tadi betul lah riwayat kita tak aku saja. Betul kok sahabat tu. Cuma dia riwayat kata Anas ni lah hak riwayat tentang masalah tikun kata yang Nabi sampai mati lah Nabi. Juga Anas tak pelik tu sahabat 7 orang riwayat tu lah balik ulama kiranya. Kita nak bahasa pada sahabat boleh berlaku. Ni Abu Hurairah riwayat, Sayyidina Umar riwayat, ada pelik. Apa riwayat semua tidur. Benda tu. Pada mau bangsa, pada mau sebut tu. Tu sah itu. Lepas tu pula dia sebut kelimah Wahbi dia katanya. Wahbi tu nari Saudi lah dia katanya. Kalau orang fok dia Mekah dia panggil Wahbiyah ya. Orang luar tu ada panggil Salafiyah, ada Ansar Sunnah, macam-macam lah. Dia kata tak sebenarnya benda tu tak sebenar. Wallahi azim tidak sebenar. Kerana orang Arab kau sampai sendiri tak ada pernah mengaku kata dia satu firqah Wahabi, tak ada. Bukan dia ni dakwah mengikut apa yang dibawa datang dari Quran dan hadis sunnah Nabi, mengikut para ulama muktabari dia. Betul ya. Patut mengikut Imam Ahmad dalam bab fiqh dia. Dalam bab akidah pun mengikut Imam Ahmad itu. Tak ada pernah mengaku. Bukan nama hak yang kata Wahbi itu tuduh hai bukan semua kita. Jadi saya nak baca nah kita terus jadi kecil mulut gitu. Boleh kata lah kau mulut. Kita ni kita dia ni nak Wahbi ni. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Hak Sirajuddin Abbas. Saya pernah baca dulu. Dia ni nak Ahmad duluhan. Tapi lah mana dia kata hak dalam isi dia ni dia kata. Ada muka 399 dia buat secara mereka pahaman Wahabi.
Kita nak sebut hak dia kata nanti dia kata ni. Pembangun pahaman ini ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh kerana itu orang menamakan gerakannya, pahamannya dengan Wahabiyah. Dia nama Muhammad bin Abdul Wahab. Lepas tu dia motok nama dia Wahabiyah. Dibangsakan kepada Abdul Wahab, bapa Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad itu guru saya, kok dia Abdul Wahab. Habis tak nama Wahabiyah ni kata. Sebenarnya menamakan gerakan ini dengan Wahabiyah adalah salah. Hak semua tiga kecil hakikat benar ni. Kalau tak nama Wahabiyah tak betul ni. Tak ada. Tu bagi tuduhan semua lah. Kerana pembangunnya bernama Muhammad, bukan Abdul Wahab. Orang hak dakwah ni dalam dari Saudi di Najaf nama Muhammad. Dia ni tepuk kata Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab. Dia tak kena ke anak kita dah pok, tu tak kena dah kita kena alhamdulillah min zalik. Tak kena salah salah gitu. Namanya nama betul Wahabi ni nama peruduh di sini dia. Tapi dia peruduh tak pok Muhammad Abdul Wahab. Nanti tengoklah akhirat esok boleh terima lah. Boleh terima kalau lah Abdul Wahab. Sebab dia mau ambil nama dia tak betul. Padahal nama dia nama Allah Wahabi tu. Nama Tuhan Al-Wahhab. Dia mau sedar-sedar. Tu. Dia kata sini tersebut dalam Qamah Muji halaman 568 bahagian adat begini artinya, Wahabiyah adalah suatu bahagian daripada firqah Islamiyah dibangunkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1702 Masihi. Lawannya menamainya Wahabiyah. Gulawai atau nama Wahabiyah ni Gulawai Muhammad Abdul Wahab. Kita boleh kata Syarul Hussein pada masa itu di Baitul Muqah. Tetapi pengikutnya menamakan dirinya Al-Muwahhidun. Tuai sendiri tak nama Al-Muwahhidun. Dia buat tauhid, dakwah tauhid, lari syirik pada masa itu. Banyak manusia kena minta di kubur. Kubur ni nak boleh nak tinam, kubur ni boleh nak yatim, kubur ni nak boleh tu sakit hingga penyakit kita minta ada penyakit senak kubur ni. Kubur ni sakit kepala kubur ni, jadi kita minta ada kubur itu pada masa tu. Lepas dia agak kata puak ni syirik. Dia tak nama dia Al-Muwahhidun. Sebab Gulawai dia kata Al-Musyrikun. Ikutlah saya tak nak sokong yang mana-mana tu. Nak wayak tu hak nama tu. Sebab dia tak nama Al-Muwahhidun, sebab dia ni nanti dah tauhid itu hesa ya. Nawi kita tahu hesa ya, ada wei Allah. Minta Tuhan dia minta kubur tak ada. Atau kubur ni boleh nak yatim dia kata nak akan minta biar besar. Kubur ni boleh nak dia nak minta kubur ni. Tak, aku musyrik, dia hukum syirik. Sebab dia tak nama dia Al-Muwahhidun. Ni riwayat tu. Jelasnya kata sininya, makna katanya lawannya menamainya Al-Wahabiyah. Gulawai tak nama tu. Dan tarekat mereka dinamainya Al-Muhammadiyah. Dia tak nama. Tarekat dia tarekat Muhammadiyah dia katanya. Dalam fiqh mereka berpegang pada mazhab Hambali. Satu jelas semua. Dalam fiqh dalam mazhab Hambali tu mazhab aslinya. Tuai yang bagi hak wayah hakikat sebenar lah. Tapi dia katalah ya tak apa lah kita kata pun tuai tak wih mana atai tu mana. Tapi hak sebenarnya ini adalah nama tu orang panggil tak serti juga ayat tak nama tadi. Jadi tak serti lah ayat ni. Soalan ayat tak nama pun tak nama tempat. Dia sebab dia setengah sebab dia tak jahil sikit ni. Sebenarnya tanya hal Saudi ni, tanya saya lebih tahu. Saya ngaji Mekah, ngaji di Madinah. Kita ngaji dalam sendiri, dia tak nak ngaji Saudi ni. Ada orang panggil sahibud dar atau rabi mafi. Tuai Allah lebih tahu. Tak tahu apa mai tanya saya ni. Tadi kita tak ada kata kita wahbi, dah kita pakai dulu ada wahbi lagi. Akhirnya kita suku mereka kita suku. Cuma kita berani tahu kata Makhlul Haq ni ada kitab dia, ada dakwah dia. Bukan Makhlul Haq sama. Tu maknanya. Ni dia katanya. Biasalah kalau orang luar pada tempat orang gamuk-gamuk gitu. Ini. Suai kampung lah lebih tahu. Tanya orang ngaji dalam Saudi sendiri. Hak ngaji mencukupilah ngaji betul. Pondok hati, sekolah hati. Saya masa dulu tu, saya ngaji pondok dulu. Masa saya ngaji tu dia mau kita sekolah tu suku lah. Saya kira kata tu dua betul. Ngaji pondok saya ngaji, sekolah saya ngaji. Kalau ada tiga saya nak ngaji lagi, tapi tak ada lah. Untuk ngaji dua tu, ngaji pondok, ngaji sekolah. Pas saya masa tu dia mau tuduh kuat, sekolah ni suku lah, macam-macam. Tapi saya pun nak tahu dah sunnah, ngaji sekolah, ngaji dulu.
Duit pada uang itu apa? Itu dia. Kita nak tahu tengok benda ni itu hak mana lebih jelas, lebih molek kita nak pakai. Terus save kalau suku-suku kita. Sebab itulah saya dakwah pada pelajar-pelajar semua tu kan. Ngaji dua bentuk ni. Bentuk kitab mengaji, bentuk sekolah mengaji. InsyaAllah ta'ala. Supaya kita tu boleh lebih jelas lagi. Yang kedua, jadi dia ada kacau, bukan saya ada tundak ni. Bukan saya ada cari tak ni. Dia ada kacau sama kita. Yang kedua, yang ayat tadi tentang masalah macam kuno. Dia kata sebab apa tak turut hadis Bukhari, dia kata. Tuan aku nak turut hadis. Dia katanya. Hadis. Jadi seolah saya petik lain itu hadis. Ma'annah ayat kata Nabi baca kuno suku hingga sampai mati itu hadis Bukhari. Azza wa kazzab. Itu dusta. Apa jadi gitu? Jadi buat keliru kan? Bukan. Hadis Bukhari kan? Sejik pindah tak baca kuno, sejik buka tak baca kuno. Apa tepat yang baca kuno? Dari besar-besar aku mau latih ke Islam mana macam? Dia katanya kau dakwah tak boleh dah ada yang lagi Bapak Nabi maju-maju sikit. Bapak Nabi dia kata mengikut dia ni hadis Bukhari itu adalah salah besar. Nauzubillah. Sebenarnya bukan hadis Bukhari tadi. Hak kunut subuh siapa mati. Kalau siapa mati kunut subuh tak ada dia khilaf. Ni enggak mana boleh ulama tu khilaf. Mu kata ada kunut tu tak ada. Dalam mazhab sini bocah mu kata sahih kata ada. Dalam mazhab saya seluruhnya kita kecil menurut aku dalam mazhab Abu Hanifah tak ada kunut. Itu dia. Dalam mazhab Malik ada baca kunut subuh tapi belum pada rukuk. Kalau sepah rukuk dia kata yasir sikit saja. Imam Syafi'i pun dia berdalih hadis ni dia kata ada baca kunut ialah lepas pada rukuk. Mari Imam Ahmad tak ada kunut. Jadi kalau kita kecil secara kampung mudah-mudahnya dua sama dua. Abu Hanifah, Imam Ahmad tak ada kunut subuh. Balik Imam Malik, Imam Syafi'i ada kunut subuh. Cuma beza tempat saja. Lepas buat apa mati pun. Kan Nabi buat apa mati hadis sahih tak ni itu. Tu pakai keliru bukan benar sebenar ni. Ayat-ayat tu bukan benar sebenar. Hadis ayat ada hadis riwayat Imam Ahmad pada juzuk yang 3 muka 162 dan riwayat Daraqutni di juzuk yang 2 muka 39. Tak ada. Hadis ni ulama cek dompetnya tak ada siapa riwayat sahih tak lah mana kita. Dia tu tukar duk semabuk. Kalau ada riwayat Bukhari tu tak pen tu. Seli masuk ayat tadi tu ayat Bukhari. Tu dia. Itu tak betul tak betul. Baik. Ni ayat kata sakut pau dengan pun ni kita nak baca juga takut kata kecek mulut saja pula kita baca sikit. Balik ulama katakan sini dia katanya bersakut dengan hadis kunut ni dia ori. Wali Ahmad hadis ulum murah. Ngaji masuk pondok dulu. Ulum murah syarah dia ialah gapo dia? Subulus Salam. Syarah dia Subulus Salam. Itu. Pak juzuk yang terbesar. Ni. Dalam hal ni ulama kecil mudah-mudah kata duduk tengah lah. Buat kita ni bukan duduk sebelah dah. Bukan duduk pagar suku sorang tak. Pakai duduk tengah Pak Zahab ni nak pakai fikir belakang, nak pakai tahu belakang lah mana hak sematinya. Tu syarah kita ni. Sebab kita yang maju seluruh dunia ngaji, kita semua salam, syarah bagi penumurah. Maka yang lah hadis Wali Ahmad wa Daraqutni nahwu min wajhin akhar zada fa amma fi subhi falam yazal yaqutu hatta faraqat dunya. Kata subuh tu sentiasa yakunu hingga mati. Supaya kata dia hingga mati. Maka hadis tu balik ulama kuat kita syarah ni kata dhaifun jiddan. Ada kata hadis tu mungkar. Tu hak ulama hak tafsir ni. Tu dia. Jadi berat juga lah yang kata-kata tu. Sini setelah mana dia uri hadis ni, dia urilah perkataan Imam Abu Hanifah kerana dia orang paling tua. Ulama paling tua sekali. Dia kata wa qad zahaba Abu Hanifah wa Abu Yusuf ila annahu manhiyun 'anil kunuti fil fajri. Maksud apa sini? Dan telah berjalanlah dan semuanya telah berjalan oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf kepada bahawasanya terteguh daripada kunut pada subuh. Jadi tak ada lah kunut subuh ada.
Dia berdalil mana? Dalil dia pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga 5 orang hadis. Katakan hadis daripada Sa'id bin Tariq Al-Asja'i. Qala qultu li abi, Sa'id bin Tariq kata, aku tanya bapak aku, ya abati, hei bapak saya, innaka qad sallaita khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bapak duduk semaya di belakang Nabi. Wa Abi Bakrin duduk semaya di belakang Abu Bakar. Wa Umar duduk semaya di belakang Umar. Wa Uthman ayah duduk besok semaya di belakang Uthman. Wa Ali. Jadi 4-5 orang ayah besok semaya di belakang. Afakanu yaqnutuna fil fajri, adakah mereka itu baca kunut dalam waktu fajar? Qala jawab bapak dia tadi Sa'id bin Tariq tadi tu, dia katanya, kok dia jawab mana? Hai bunayya, wahai anakku, muhdatsun. Adalah itu rakaat baru tu, tak ada. Jadi Amir Abu Yusuf dalam hati tu. Abu Yusuf baik, Imam Ahmad baik dalam hati alasan dia tak ada. Tak ada. Kita kita riwayat sunnah Nabi lah tu, kenapa Rasulullah tu. Kita tak ada nafsu dia membaca kunut. Kita semaya kita boleh turut belakang. Kita tak baca kerana kita agak bahawasanya hadis lebih dekat. Lek sahih dia tak boleh hati nak dua sama mati dia pelama duk cerita ke sampai hari ni. 2 sama 2 50. Tapi tak agak sebab apa, sebab Imam Malik tu baca kunut juga belum daripada rukun. Tu. Tu nak ayat katanya. Balik ulama Syafi'i tak asuk tu lah. Dia tak hadis ni tak sampai tanggung sahih di sini dia apa. Dia tak akan. Ayat tersilah hadis tu bukan kata sahih 100%. Dia orang yang akal Imam Nawawi ayat tu sahih baik ke tak apalah. Hak orang kata dhaif tak ada ayat pula. Apa yang masuk pula. Sebenarnya hadis tu ada orang yang mengatakan dhaif. Ada orang yang mengatakan sahih. Tu dia. Satu boleh malam mudahnya. Bukan siapa sama jadi wahbi yang dapat baca kunut. Tu salah sah. Tu dia. Orang tak turut sunnah Nabi, tak turut Quran, tak baca kunut. La na'udzubillah min dzalik. Ma'azallah. Hadza kazib ya syekh. Apa ya? Tu? Tak apalah. Dia bagi hadis ni. Lepas tu ulama ni kata gitulah. Kata lagi, dalam kita sebut salah lagi. Bukan apa ni? Saya ni bukan 285. Kita ni pun beli Mesir. Bukan kata beli, kita tak tahu Mesir, beli Mesir. Saya mau pergi Mesir, jarang Mesir, beli Mesir. Saya duduk Saudi, ngaji Saudi. Dia kata lagi, wa amma Abu Hanifah wa man dzukira ma'ahu fa innahum ja'aluhu manhiyan anhu li hadzal hadis. Imam Abu Hanifah ni, patut orang sekali dia ambil hadis ni dia tak lagi. Li'annahu idza kana muhdatsan fa huwa bid'ah. Karena apabila hadis riwayat muhdas, benda rekod, kalau itu bid'ah lah. Wal bid'atu manhiyan anha. Bid'ah tu dilarang daripadanya. Kita tak ada nak duduk sini mungkin ukur atau buat aja kunut bid'ah. Tak. Ni orang ada ayat tak sebab tangga tu ulama ni kata bid'ah, ni kata sunnah. Dia tak lihat hati kalau buat Nabi buat sama mati tak lihat dia lah tu. Tu dia. Kami tu ulama buku sampai tak ada. Hadzal hadis fihi maqal. Fa terlalu ihtijaj. Hadis ni ada kata-kata banyak, kalau itu batal untuk berdalil. Nak berdalil kata sunnah batal. Sebab apa? Sebab tak cerak begitu begini. Tolak. Tu maknanya. Baik, kata. Hak kita ni, hak kita pula. Hak kita ni, hak kita nak baca witir kita ni. Kita nak baca witir kita lah ni. Jadi dia sebut lagi tadi tu wasyafi'iyatu yaqulu faqudza syafi'iyah. Dia tak kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sendiri ni dia tak ada kata sahih dia ni. Tapi tu hak kita dengar soal dia Imam Syafi'i kata sahih. Saya tak setuju tu. Tapi saya tak yakin kata Imam Syafi'i kata sahih dia. Sebab Imam Syafi'i ni semua kita dia tak kata. Dia uri hadis dia berdalil, dia pesan iza sahal hadis wa mazhabi. Kalau hadis tu sahih aku lah mazhabku. Kalau tak sahih tak apalah, aku rujuk balik. Kalau dia kata sahih tu orang lain amal aku rujuk balik. Dia pesan tu dia. Dia tak sel kata hak dia mau pakai kemah dia tak sel, dia mati kata mati dia tu ada hukum dia royak ada hadis Nabi. Pada mau cek dengan hadis tu sahih ke tak sahih. Kalau sahih tak apa. Kalau tak sahih dia pun rujuk balik dia kata. Dia tak ada hukum ke sahih lagi tak tahu lagi tak semua lah dia salah dia pun tak ada hukum lah tu. Hadis dia dalil tadi tu. Kau ni nak royak kata
Boleh. Kalau hadis jariyah, Imam Syafi'i kita lagi tak babul itqi hadis jariyah aina Allah fi sama. Aku tak tahu kau dah. Dia kata hadis bukan Nabi kata. Tengok tu. Kau tu jelas Imam Syafi'i kita tak tahu dia hadis jariyah aina Allah fi sama tu. Bab merdeka babul itqi tu. Dia buku lagi tak tahu. Tu tak boleh. Apa hak ni? Riwayat kata. Dia kata Syafi'iyah katakan annahu yaqnutu bi hadzal du'a fi salatil fajr. Ini muka 228. Jadi dia kata ulama Syafi'iyah ni dia kata bahawasanya baca kunut dengan doa fi salatil fajr pada sembahyang fajar ni, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa mustanaduhum fi zalik. Tepat ambil dia tu. Dia katanya walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut fi salatis subhi wa fi sanadihi dha'fun. Ini Ibn Hajar kata lagi. Jadi riwayat Imam Baihaqi kata ambil daripada Ibn Abbas, tak apa sama. Dia riwayat boleh sama Nabi. Ibn Abbas riwayat kata Nabi itu yu'allimuna du'aan. Yang ngajar kita berdoa. Nad'u bihi, kita berdoa dengannya, dengan Allah mahdini man hadai. Fil kunuti min salatul subhi. Dalam kunut mai subuh tu. Dia kata nak bahaya Nabi jamu kita lah ni. Ibn Hajar kata wa fi sanadihi dha'fun. Sana riwayat ni. Tak ada. Dia kata sahih tak. Hadis ni dia bunyi lah mana? Balik Ibn Hajar kita kita juga. Dia katakan di sini hadis isi hadisnya. Dia katanya wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutil witri Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Tu hadis rawah Khamsah katanya. Hadis ni hak kata Nabi ngajar suruh kita baca kunut dia tak sanad dia tak lagi dia. Kalau ada yang katanya situ pensyarah tu baik katanya wa fihi Abdul Rahman bin Hurmuz dhaif. Wa li hadza qala musannif wa fi sanad. Sebab sanad riwayat tu bangsa Ibn Abbas orang tu lemah dia kata. Habis itulah dia kata sanad ini adalah dhaif. Tu maknanya. Tu. Ni jadi kita nak royak sebelum hak dia kata sono tapi aku doa tu mana. Lepas tu hadis kat ni tu. Hadis yang kata Allah madini dah. Hadis yang kata Allah madini telah mana? Sahih dah. Tu mana. Jadi sini banyak ulama kata hadis tu sahih. Tapi Nabi sejak bila tu dengar. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qunutil witri pada kunut witir. Tengok tak ada kunut subuh, kunut witir tu nah qat'i hak Nabi kecek tu lidah maksud fi qunutil witri pada kunut witir. Masya-Allah. Nampak orang jaga tu sebab apa? Allah mahdini bukan Allah mahdina. Kalau lah kunut witir Nabi buat siapa mati Nabi tak baca Allah mahdini. Allah mahdina selalu dah. Allah mahdina fi man hadai wa afina fi man afai maka amin amin. Jawab. Kan Allah mahdini. Bukan kunut subuh. Nabi buat siapa mati dah isi tak ada. Mana isi nak baca? Isi nak baca ambil kunut witir tu. Ambil boleh pak. Kena ke ni jadi warna pula. Kalau Nabi buat siapa mati yang nak mula kita. Nampak tu? Tak ada nak fikir dah nak mak. Dia nak fikir. Kalau ni pun saya nampak itulah jelas. Itu saya kata tu tapi nak jawab datuk lah pada kata sanak riwayat tu lah tu. Itu lah. Tu dia. Ni Allah madini tunjuk oleh pakar aku maafini maaf aku akan aku ku. Kalau pakar tu akal itu lah aku sama. Email Allah madini kita Allah madini kita nak amalkanlah tu. Kita ke situ. Jadi ulama rakyat kita nak amal kita ke. Kita usah dina pula.
pakai ami dia pakai. Ini tu ayat aku tinggal balik ulama kata bukan. Tu dia. Tu sebagai rekas dia. Jadi kata dia tu orang tahu tak baca kunut subuh tu tak duduk Syafi'i tak duduk. Syafi'i bukan mestilah tu. Syafi'i pun bebas dia. Dia pergi kok berendak ke mana tempat Imam Abu Hanifah tak ada apa dia. Dia mau baca tu imam dia tak baca. Tu dia. Kerana dia mau tu bukan dia tak ada sahih pun dia tak ada baca. Dia maklum sebab tak ada kata buat tu imam di budak di sebelah Iraq tak baca dia pun tak. Dia baca sore tak ada. Tu imam masuk. Tu ayat ni. Kerana ilmu gitulah. Ni kita dapat secara umumnya buku ni benda bebas lah. Tak ada kira pia saya yakin katanya nak amal sahih nak amal. Imam Nawawi sendiri orang kita menjemuk dia kecil pani apa ni. Saya belajar daripada awal sampai akhir pak dia macam ni ngajar kita muhadzab. Guru tu untuk pelajar tak ada menjemuk. Tapi guru mengajar tu lebih lain pada isi dalam menjemuk lagi. Oh, dia kata Ibn Abbas bid'ah apa Ibn Nawawi kata Ibn Abbas kata bid'ah apa ni. Tapi dia tolaklah sebab dia duk sokong lik-lik ni. Dia kata sahih ni. Balik Imam Zailai hak kata doa, balik Ibn Hajar kata doa, tak uri dah kena sokong ni. Maka tengok Hasan As-Saqaf ni. Hak dia kata macam itu sahih. Tidak. Hak lain uri belakang marajid. Dia mau ni kata sahih buku tu, tapi macam ini tak senyap. Wasahahu Imam Syafi'i suka tu. Tak ada riwayat. Riwayat tak benar. Tak jelas riwayat. Jadi lagi ta'yah ni saya tengok al-qaulul mamtu fi sihhati hadis salat subhi bil qunut. Perkataan jelas dia kata teguh lah tentang masalah sahihnya hadis qunut subuh ni kata. Sudah. Mana dia tolak lah kata ayat panggil benda kita ayat agak kata dia kena. Dia tu pelawai di antara Hasan Saqaf ni. Jelas mana kata dia ni dalam mana qunut sahih. Bulawai ni Syekh Albani paling tua dia. Syekh Albani kunut subuh dak. Bid'ah nanti tak ada buka. Ada baik jidan. Bulawai tu. Dia. Tapi kita ada ambil sampai ni baru lakon. Itu mati dah lah. Syekh Albani mati dah dia paling tua lagi. Sasakonnya dah lagi tu kita tak ambil kan. Tapi nak ayat atau kita ambil hak jelas ulama. Usul saya pun ayat atau. Tu betul hak. Masalah yang kedua. Hak yang kecek saku kuat dengan apa ni? Tu dia. Itulah berkurang. Apa yang kecil jenis tu kita tak seringal lah jadi bergocor. Supo kata main ke luar setik atau jenis tu kecil. Tak patutlah kita orang ni. Sebab apa? Sebab ingat dulu, kita ingat dulu masa dulu Tok Guru jadi mate aku. Orang kampung balak lahir ngajar lah Tok Guru. Lo ni balik ke kampung pula bimit aku Tok Guru kelahir. Itu jadi balik dulu ni yang kata. Tengok mengajar betul kecil gocok tasdik ke ni. Okey. Astagfirullahaladzim. Dah ada. Jadi ni tak atur lah. Boleh kita jahil lah tadi. Tu dia. Ni ayat tak baliknya dunia dah. Kita biasa dengar kampung. Tu duk mengajar satu tempat banyak tu. Tu ni nak suruh ni. Tu ni suruh dia orang kampung tergini tak boleh tu. Kita bagi je tu. Dia nak turun ni atik. Pas dia nak turun ni atik lah mana kita bagi. Siapa tahu tu. Kau tak tu berat lah ya. Sebab apa jadi orang kampung tu dia bimbing aku tu balak. Jadi betul. Hari dapat benda. Kita harap ada lah benda tu. InsyaAllah ta'ala. Kadang kecil jadi muzakarah secara orang ada pola ni kalau tak buat tu lebih boleh nak muzakarah pun saya tengok satu biar tukar saya nak muzakarah ke apa tapi nak buat pelah lah jangan untuk nafsu tu untuk nafsu kata hujung pasal tu tu dia tu pahit dia kata yang masalah yang 30 zikir lepas maya ni beda Pak Wahbi kata na'udzubillah min zat ma'adzallah dengar tak tadi Pak Wahbi ni zikir lepas maya ni beda ma'adzallah na'udzubillah tak ada soleh habuk pun kata gitu dalam kitab pun tak ada manusia tak dunia pun tak ada ni kata zikir lepas maya bid'ah ada Masya Allah na'udzubillah ni sebagai apa itu tu hadza buhtanul azim wa hadza buhtanul azim tu kita dia fikir kata apa tak ada Dia zikir biasa dia. Ha. Betul zikir kita. Ha. Faham tu dia.
Habis tu tak boleh habis tu. Dia maksudnya kata tak zikir dia tengok tu, tapi orang panggil tak boleh tu kecebet tu jadi keliru orang tengah tu. Kata dia tu keliru orang tengah. Kalau dia nak tu zikir ramai-ramai kepada Allah tu tak ada dalam sono kata tu. Apa kita tak Tak ada okey tangan pakai ambil kita tu. Ya naklah tu. Ada ya tu dia benda yang wasa kata kena tu bukan pada sono. InsyaAllah ta'ala satu masa kita akan baca. Jadi itu zikir ni jelas habis zikir pula tu lah. Bolehnya untuk nak mengajar saja pada awak dia pakai erti pakai pokok anak salah zikir tu tak ada pokok tu sih penyakit dia kan. Nabi kita pun tu baru sih juga. Saya ingat masa saya mengaji di tak majmuk pula tu guru mengajar seorang makan mazhab. Dia mengajar tu akhir-akhir yang kata bab subuh ni dia baca majmuk daripada awal ke akhir. Bab subuh ni atas hati mati tak kau kata rumah mati. Berat dia kata doa. Kalau dia boleh amal, boleh alhamdulillah. Kata boleh amal tak apa, baca. Apa tahu tu. Guru pun kan mesti hebat. Orang mesti mengajar mazhab Syafi'i dia tak majmuk mazhab. Saya kata sama ada tu. Baru mari pas zikir pula. Pas zikir, pas maya tu. Pas maya tu balik pelajar tanya dia kata Syekh, kerana boleh Nabi tak buat cara jemaah ramai-ramai? Tak ingat dah dia tanya. Hikmah lah sebab apa hikmah? Dia hikmah besarnya Nabi tak ganggu orang. Kalau lah kita bakar zikir ramai-ramai je ramai-ramai je ganggu orang masbuk muafiq. Orang muafiq masbuk ada semua. Baik masa Nabi kita dapat hikmah. Jadi kalau kita baca doa ramai ada ramai-ramai ni juga ganggu pada orang semaya orang tak ikut lagi dia. Mari kita sekarang keluar Quran. Tu hikmah besar dapat Nabi zikir roh nak roh. Suruh kita pula tu Tuhan pun suruh tu. InsyaAllah kita akan baca tentang daripada Quran dan hadis kita masuk zikir pas maya. Dah kena. Berjelas insyaAllah. Kita nak ayat berjelas ya. Gitu. Lepas tu so lagi banyak juga ni. Dia ayat mari dia ada puji seorang guru nama Abdul Hayy Al-Laknawi. Seorang ulama India dia kata. Kita tak dengar ni. Ulama India, Allah India atau molek dia ni. Tak apa segitu tapi yang nak cuk mana tak ada ayat. Cuk mana yang nak mana ayat nama tu. Nak di mana? Itu ayat mana yang garu gitu. Kalau yang nak buku kuno, Ijra' Abdul Hayy Al-Laknawi orang India, ulama Hindi, bid'ah serah, dak baca kuno. Kalian nak situ. Tu Abdul Hayy Al-Laknawi tu. Jelas. Tapi tak tahu ayat yang nak mana. Kalian nak dakwah manusia mengikut tu yang sebut Abdul Hayy Al-Laknawi orang alim besar orang India lah ni tak apa. Akhir tak ada kuno. Terang. Kalau buat dakwah kita ecak kita ke Kelantan ke India, kita ada mana mana tengok. Tangan-tangan gigi tok tah pundung begitu. Tak butok dah tahan ni, tok tah pundung ni. Tu dia. Baca Fatihah kamu baca. Kenapa? Kau dia sebut ni Abdul Hayy Al-Laknawi ni tak sih baca Fatihah. Apa Ibn Hajar dengar? Dia karya kitab dia kita tengok Abdul Hayy Al-Laknawi satu kitab nama Imamul Kalam fi Hukmi Qiraatul Fatihah khalfal Imam. Dia kecek buku baca Fatihah di belakang imam. Dia bagi pendapat, namun disuruh baca